Okey, seterusnya kita lihat 5.2 iaitu faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Faktor ya ataupun sebab. Okey. Kita boleh letak dia sebagai sebab. Okey, jadi pada 1 Februari 1948, Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan secara rasmi setelah Raja-Raja Melayu menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi penubuhannya ini didorong oleh beberapa faktor, iaitu penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union yang pertama, yang kedua cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO, dan yang ketiga sokongan pentadbir British. Okey, jadi kita lihat yang pertama dahulu, iaitu penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Kita tahu Malayan Union tidak dapat diteruskan akibat daripada penentangan daripada orang Melayu. Jadi, orang Melayu, Raja-Raja Melayu, Cendekiawan Melayu dan UMNO telah berganding bahu membantah pelaksanaan Malayan Union. Hal ini disebabkan oleh Malayan Union ini memberi kesan buruk kepada Raja-Raja Melayu dan juga orang Melayu. Jadi, ahli Parlimen British iaitu Gammons dan Rhys William telah menyaksikan bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union. Mereka ni telah melaporkan hasil tinjauan tersebut kepada Dewan Parlimen British selepas kembali ke England. Gammons ni menyatakan bahawa sekiranya British melaksanakan rancangan Malayan Union, keadaan huru-hara akan berlaku di Tanah Melayu. Itu laporan daripada Gammons dan Rhys William. Okey, jadi ketika pelbagai penentangan dan bantahan dilakukan, persediaan untuk menggubal Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah dijalankan melalui rundingan Raja-Raja Melayu, UMNO dan British yang kita belajar dalam 5.1 tadi. 5.1 ya, iaitu latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 melalui penubuhan jawatan kuasa kerja yang bertanggungjawab untuk menggubal ya Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey, itu yang pertama ya. Faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu yang pertama ialah penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Okey, kemudian yang kedua ialah cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Malcolm MacDonald, Governor General dan Sir Edward John, Governor Malayan Union, mengadakan pertemuan dan perundingan dengan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar, Perak, pada 27 Mei 1946 untuk mengatasi konflik masyarakat Melayu dengan kerajaan British berhubung dengan isu Malayan Union. Kita tahu Edward John ialah Governor Malayan Union kan? Bertemu dengan Raja-Raja Melayu berbincang mengenai konflik akibat daripada isu Malayan Union. Okey, jadi dalam pertemuan tersebut Raja-Raja Melayu ni mencadangkanlah perkara yang berikut, iaitu yang pertama, penubuhan persekutuan bertaraf naungan dan bukannya tanah jajahan. Yang kedua, perjanjian baharu untuk menggantikan Malayan Union. Cadangan mereka ialah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kemudian yang ketiga, jawatan Pesuruhjaya Tinggi menggantikan Gubernur. Dan juga Raja mesti berkuasa dalam perundangan. Perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul dalam persekutuan yang baharu. Jadi itu antara tuntutan-tuntutan ataupun cadangan yang dikemukakan oleh Raja-Raja Melayu. Jadi, Sultan Perak sebagai juru cakap Raja-Raja Melayu pada ketika itu menjelaskan kepada Sir Edward John agar mendesak British menerima usul pembentukan persekutuan sebelum membincangkan perkara lain. Gammons dan Rhys William pula menyampaikan surat bantahan daripada Sultan Perak di Parlimen British. Antara isi kandungan surat tersebut tiada seorang pun yang dapat menahan daripada berduka cita terhadap perbuatan tergopoh-gapah dalam menentukan nasib sesuatu bangsa. Saya telah menurunkan tanda tangan oleh sebab saya dipaksa dan dilakukan secara terburu-buru. Tidak boleh dikatakan saya telah bersetuju dengan butir dalam Malayan Union. Jadi maksudnya surat ini
isi kandungannya, keseluruhannya, rumusannya menyampaikan bantahan kenapa tidak berpuas hati dengan Malayan Union. Okey, kemudian yang ketiga ialah sokongan pentadbir British. Ada juga pentadbir British yang menyokong penubuhan atau Persekutuan Tanah Melayu 1948 ya. Menyokong konsep persekutuan kerana dapat mewujudkan keamanan. Ini yang paling penting, iaitu mewujudkan keamanan, kestabilan dan juga kemajuan ekonomi. Terdapat pegawai tinggi British mendorong British membentuk Persekutuan Tanah Melayu, antaranya termasuklah Sir Edward John, Malcolm MacDonald, Sir Ralph Gammons, A.T. Newbold, Roland Bradel, W. Linehan dan Theodore Adams. Cikgu haraplah pronunciation cikgu tu betul. Jadi Sir Ralph ni mencadangkan agar British melibatkan raja-raja Melayu dalam pentadbiran berasaskan perlembagaan. Misalnya, memberikan kuasa tertentu kepada Sultan dalam majlis negeri dan juga majlis perundangan. Itu cadangan daripada Sir Ralph. Pada bulan Mei 1946, Sir Edward John bertemu dengan wakil UMNO di Pulau Pinang. Seterusnya, pada 18 Julai 1946 di King House Kuala Lumpur, British memberikan peluang kepada Dato' Onn Jaafar dan Raja-Raja Melayu mengemukakan cadangan balas. Jadi pembentukan persekutuan mewujudkan politik yang stabil dan keadaan ini akan mendorong pelabur luar untuk datang melabur di negara ini. Pada masa yang sama, British perlu melaksanakan dasar dekolonisasi yang disarankan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB melalui Piagam Atlantik. Jadi apakah maksud dekolonisasi ini? Kita boleh lihat di sini, dekolonisasi maksudnya proses ke arah berkerajaan sendiri ataupun kata nama lainnya ialah merdeka, memerdekakan tanah jajahan. Jadi dalam Piagam Atlantik telah disiarkan dirangka oleh Britain dan Amerika Syarikat. Prinsipnya berkaitan dengan maklumat pelan tindakan untuk dunia selepas berlakunya peperangan supaya tiada lagi perluasan wilayah. Ataupun secara rumusannya, Piagam Atlantik ini ditubuhkan untuk memastikan kuasa-kuasa penjajah ini memerdekakan negara-negara jajahan. Jadi bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union dan cadangan Raja-Raja Melayu supaya Malayan Union digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu mendapat perhatian dan simpati daripada pentadbir British. Jadi bantahan ini menyedarkan kerajaan British bahawa Malayan Union sememangnya ditolak oleh penduduk tempatan dari segenap lapisan. Jadi itulah dia faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ada 3, iaitu penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Yang kedua, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Dan yang ketiga ialah sokongan pentadbir British.